Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam majlis ayah pada Ramadan yang kedua ini, pada bulan Ramadan Al-Mubarak, untuk sama-sama kita melihat majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Dan alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti majlis ini untuk sama-sama kita mengisi Surah As-Sajdah pada bulan ini. Kita melihat kepada surah yang ke-32 ini penuh dengan pelajaran, penuh dengan panduan kepada ayah-ayah yang mengikuti program pada hari ini, dan juga bagi ibu-ibu yang menemankan ayah untuk kita sama-sama memimpin masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini kita akan mengikuti kepada tajuk ayah bijak, ya, ayah bijak anak hebat, untuk sama-sama kita melihat panduan daripada ayat kedua surah As-Sajdah. Tapi lebih daripada itu, kita akan melihat juga kepada panduan ayat-ayat lain yang kita akan bicarakan bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama, saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadil Ustaz Roslan. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terima Ahlan wa kasih sahlan. Tuan Fazrul di Alhamdulillah. atas undangannya. Alhamdulillah, terima kasih. Salam Ramadan. Ramadan Mubarak, masya-Allah, ya. Dan juga Okey. kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Anwar Hasin sebagai qari kita pada hari ini. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih sudi bersama majlis ayah, dan kita pun sama-sama Ustaz ya mendoakan pada bulan Ramadan ini dengan perkongsian yang ada, dengan bacaan Al-Quran pada hari ini, perkongsian daripada Ustaz Roslan dan juga Ustaz Anwar Hasin. Kita doakan agar ianya menjadi sebagai panduan kita, ya. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, ya. Bila bercakap tentang tarbiyah, tentang sekolah Ramadan, harapnya salah satu silibus sebagai salah satu sukatan pelajaran untuk ayah-ayah, untuk kita melonjakkan lagi kepimpinan kita di dalam keluarga, adalah dengan kita mengikuti panduan daripada surah As-Sajdah pada kali ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada surah As-Sajdah ayat 1 hingga 5. Ya, majlis ayah ini, untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, adalah dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor dan dengan kerjasama tabung gerakan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, dan kita akan membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah As-Sajdah. Tuan-tuan boleh buka muka surat 415, sambil-sambil itu boleh tag kawan, boleh share di mana sahaja, di Facebook, di YouTube, ataupun berikan panduan ataupun pautan ini di WhatsApp, untuk sama-sama kita ingatkan kawan-kawan kita ada panduan untuk ayah-ayah. Jom kita pimpin keluarga masuk ke syurga sekeluarga. Ayat 1 hingga 5 dipimpin Al-Fadil Ustaz Anwar Hasin pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم
كان مقداره 1000 سنة مما تعدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada surah Sajdah, surah yang ke-32 ayat 1 hingga 5 sebentar tadi. Harapnya bagi tuan-tuan sudah pun mendengar ataupun sempat mengikuti bersama dengan Ustaz Anwar Hasin sebentar tadi. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita membaca tilawah Al-Quran. Sambil itu kita ingin juga memahami apakah isi kandungnya, dan pada hari ini kita memberi fokus kepada ayat yang kedua. Kalau semalam kita melihat pada ayat yang pertama, ayat yang kedua terjemahannya, turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya datang daripada Tuhan seluruh alam. Terus kita ingin memahami apakah yang dimaksudkan dengan turunnya perkataan tanzil ini. La raiba fi, tidak ada keraguan, yang lebih kurang sama seperti ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, mir rabbil alamin. Terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan menjelaskan kefahaman ayat ini terlebih dahulu sebelum kita masuk lagi kepada tajuk kita pada hari ini, ayah bijak anak hebat. Tapi kita nak menanti ataupun memerhati kepada satu klip video berkaitan dengan pengalaman daripada Encik Suhail Salmi, perunding motivasi dan hufaz profas, melihat kerangka, dan kita bicarakan ayat kedua sebentar nanti. Kita saksikan. Nama saya Suhail Salmi, kini berkhidmat sebagai perunding motivasi Profas. So Profas ni dia adalah gabungan 5 adik-beradik ni, yang mana kita ada kerjaya profesional masing-masing, ada doktor, ada peguam, ada accountant dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kami 5 beradik hufaz 30 juzuk Al-Quran. Dalam 7 tahun yang pertama tu kita fokus kepada bonding dulu. Daripada umur 1 ke 7 tahun tu fokus kepada bonding, sebab bonding ni penting untuk kita kenal karakter anak-anak ni. Sebab apa, bila dia masuk ke 7 tahun yang kedua, dalam umur 8 ke 14 tahun, waktu tu ini adalah fasa yang penting untuk kita mulakan pendidikan anak-anak tu. Kan? Jadi bila kita kenal karakter tu, cara pendekatan dia tu berbeza. Contoh macam abang saya nombor 2, Dr. Syamil kan. Dia bila dia nak baca Quran, kadang-kadang bila dia mengaji, dia menangis. Dia menangis kan. Tapi Umi dan juga abah saya sendiri, dia macam mana dia berhadapan dengan situasi tu, bila mana anak dia menangis, dia suruh teruskan juga mengaji. Sebab sepanjang dia besarkan pada 7 tahun pertama tu, dia kenal karakter anak ni ialah orang yang bila dia menangis, dia setengah cabar diri dia. Jadi daripada sikap tu dia pupuk sampai akhirnya Dr. Syamil ni dia tengok kawan dia hafal 30 juzuk dalam masa 10 bulan. Dia cabar diri dia, kawan aku boleh buat, aku boleh buat. Dia hafal, habiskan 30 juzuk dalam masa 5 bulan. Dia ambil SPM dapat 15A. So dia cabar diri dia macam tu. Dan satu lagi ialah macam cara kita pilih sekolah yang bagus untuk anak-anak kita, yang sesuai dengan karakter anak-anak kita. Dan itu untuk 7 tahun yang kedua lah. Masuk 7 tahun yang ketiga, umur 15 tahun ke atas, masa untuk kita pupuk anak-anak kita benar-benar giving back to the society. Kembali kepada ummah, kembali kepada masyarakat, menyumbang sesuatu kepada masyarakat seawal usia 15 tahun lagi. Dia bermula daripada abang saya yang pertama, bila mana dia buat keputusan umur 16 tahun nak masuk Mahat Tahfiz sepenuh masa. Dalam tempoh 10 bulan dia berjaya habiskan 30 juzuk. Lepas tu masuk anak kedua, buat 30 juzuk dalam masa 5 bulan. Jadi adik-beradik ni kita jadi pushing factor untuk kita ikut. Masuk anak ketiga, bila mana dia nak masuk 16 tahun tu, dia buat keputusan, dia kata dia tak nak masuk Mahat Tahfiz. So abah dan umi kata it's okay. Tak apa, dia tak paksa. Kan? Tapi akhirnya bila sampai umur 16 tahun tu, dia masuk juga Mahat Tahfiz. Dia masuk juga. Rupanya bila dia dah besar sikit baru dia cerita. Rupanya dia ni bermimpi waktu tu. Kan? Dia mimpi dia nampak abang dia, 2 orang atas tu naik atas perahu kan, dekat tasik, pakai jubah putih, pegang Quran, lambai-lambai kat dia. Kan? Ada asap-asap sikit macam cerita Rashid Sibi tu kan.
Jadi dia tengok situasi tu, dia kata dia orang pergi ke tempat yang baik, kenapa aku tak ikut? So hidayah tu Allah munculkan melalui mimpi akhirnya. Suasana dan pembudayaan awal untuk menghafal ni dia bukanlah sekadar kita fokus kepada hafalan Al-Quran saja. Fokus, kena baca, kena hafal, tekan-tekan. Tapi dia menjadikan Al-Quran tu sebagai satu suasana dalam seluruh kehidupan dia. Maknanya dia bukan sekadar baca, tapi didik anak-anak, akhlak itu akhlak Al-Quran. Contohnya, apa yang abah saya pernah buat. Pernah kami waktu keluar, kami nampak ada seorang pakcik ni botak, kami gelakkan dia. Masuk dalam kereta, abah kami lempang. Betul. Sebab apa dalam Quran Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi golongan pengumpat dan pencela. Jadi dia tak nak anak dia diazab. Dia didik anak-anak dengan suasana Al-Quran macam tu. Dari sudut akhlaknya, dari sudut akidahnya, tak ada toleransi. Begitulah perkongsian daripada Encik Suhail Salmi, ya, salah seorang daripada 5 orang anak ataupun adik-beradik yang menghafaz Al-Quran, dalam masa sama juga belajar dan bekerjaya profesional seperti mana yang dikongsikan sebentar tadi. Dan sudah tentunya bila kita melihat proses pendidikan itu bukanlah terus sahaja menjadi begitu, tetapi ada tahap-tahapnya. Kita ingin sama-sama bersama dengan Ustaz Ruslan untuk kita memahami tahap-tahap dalam penurunan Al-Quran, apakah yang dimaksudkan dengan tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Silakan Ustaz Ruslan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin selaku qari kita pada kali ini. Seterusnya dihormati rakan taulan, sahabat handai, tuan-tuan puan di luar sana, saya ucapkan pertama sekali salam Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan memandu, memimpin kita untuk kita terus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya, tajuk kita pada kali ini Ustaz Fazrul bermula dengan ayat suci As-Sajdah, itu ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Subhanallahil azim. Tuan-tuan, bila Ustaz Fazrul muqaddimahkan tentang itulah kekuatan Al-Quran, tanzil, kita dapat memahami, kata Yusuf Al-Qaradawi dalam satu tulisan, beliau berkata, tanzil dengan turun itu turun untuk dimasuk dalam hati manusia. Bukan turun sekadar turun di atas bumi, atas tanah, atas medan yang namanya bumi, tidak. Tapi untuk tanzil ila qulubin nasi ajma'in. Turun ke dalam hati manusia. Sebab apa? Sebab Quran adalah pemandu. Quran adalah pemimpin. Quran adalah merupakan hidayah. Jadi bila Quran turun hati manusia, dia akan mengubah kehidupan manusia. Akhlak, sikap, tingkah laku, perwatakan, cakapan, semua perkara. Ini kenyataannya. Kemudian kalau tengok dalam kerangka tanzil ini, subhanallah, bila Allah sebut tanzil itu, dia bukan turun sekaligus dicampak begitu saja. Ustaz sebut tadi, dengan turunnya munajjaman. Turun secara bertahap-tahap. Dalam masa-masa tertentu, ayat berkaitan dengan soal satu perkara, turun ayat kedua tentang hal yang lain. Ini menunjuk kepada kita, Allah sendiri seolah mencermatkan suasana, bahasa saya kalau betul lah ya, mencermat suasana supaya Quran ini dapat difahami dari step ke step. Sebab itulah bagi kita tuan-tuan, kita syukur sangat-sangat. Kerana bila Quran turun munajjaman tadi, mana proses itu datang secara begitu cantik menarik. Daripada fasa Mekah 13 tahun hingga fasa Madinah selama 10 tahun. Dalam tempoh itu maka Quran lengkap. Dan bila lengkap Al-Quran, benar kata Allah Azza wa Jalla, ini semua milik dia. Rabbil Alamin. Milik Allah Azza wa Jalla. Cuma saya nak sentuh sikit. Bila sebut tentang zil ini, ada satu lagi elemen yang saya cuba cermati, perhati, ialah menunjukkan bagaimana Quran itu datang dalam keadaan sikit-sikit untuk difahami, dibaca, diamali. So kita Quran itu ada empat akhlak penting. Pertama, kita baca, qiraatan. Yang kedua, fahman, kita faham. Ketiga ialah kita tadabburan, kita mentadaburkan mana ayat. Keempat ialah amalan, kita beramal.
Jadi kalaulah Quran turun sekaligus, maka proses faham, amal tak akan dapat mudah. Bila turun sikit-sikit, itulah kenyataan sehingga kita dapati Al-Quran itu telah berjaya membina sebuah masyarakat Arab jahiliah, dulu jahiliah, kepada sebuah masyarakat yang sempurna daripada zaman Mekah, Madinah. Jadi kesimpulannya ialah tanzil kitab ini jelas menunjukkan tentang Allah begitu mencermati, sebab Allah nak jadikan Quran sebagai pemandu kepada manusia, pemimpin. Maka alhamdulillah sekarang Quran telah pun turun kepada kita demi untuk apa tuan-tuan? Membina hidup yang penuh kemuliaan dalam prospek keluarganya, kepada prospek kemasyarakatannya. Wallahu itulah sekadar muqaddimah Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan berkongsi sebentar tadi bagaimana konsep yang ada pada ayat nombor 2 ini untuk kita fahami, iaitu perkataan tanzil Ustaz berperingkat-peringkat itu yang berlaku pada Nabi. Memanglah daripada langit atas itu ke bawah dalam sekaligus, tetapi bila sampai pada Nabi itu sedikit demi sedikit, dan itulah yang menjadi modus operandi peristiwa tarbiyah Nabi kepada ataupun daripada Allah kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Dan mungkin Ustaz boleh cerita sikit pasal bila ada cakap mir rabbil alamin, dia lebih kurang sama macam alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan Rabb itu sebenarnya saya mendengar juga perkataan tarbiyah dikaitkannya. Jadi kalau Ustaz boleh cerita lebih sikitlah dekat ayat nombor 2 ini sebagai panduan bagi ayah-ayah, apa pelajaran daripada mir rabbil alamin itu? Terbaik Ustaz Fazrul. Kalau tengok dalam kacamata ayat suci tersebut, bila Allah sebut rabbil alamin, kalau kita jebak semula kita pemilik, penguasa yang maha miliki alam ini, Rabb. Yang maha berkuasa pemilik. Jadi ada unsur tarbiyah di situ, iaitu pendidikan. Sebab Allah nak didik manusia supaya manusia itu dalam keadaan memahami tentang konsep kehidupan, konsep beragama, konsep beramal dan seumpamanya. Baik. Dalam hal ini, Al-Quran tuan-tuan merupakan pasti datang mendidik manusia. Sebab itu maka dalam bagi saya ada 3 perkara besar. Yang pertama ialah konsep tarbiyah ini Allah yang punya, yang turun kepada kita. Sebab Allah didik manusia. Dan Nabi pun Allah didik. Sebab Nabi manusia, Allah didik Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam konteks Rabbil Alamin, Allah tunjuk bahawa penguasaan penuh daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam Islam ini, konsep tarbiyah tuan mesti menyeluruh. Dalam Islam nak tarbiyah anak, akhlaknya, sikapnya, wataknya, ibadat dan semua perkara. Mesti menyeluruh. Sebab Quran sifat menyeluruh. Sebab Quran ini satu kalamullah yang menyeluruh semua perkara. Baik. Yang kedua. Yang ketiganya, bila sebut Rabbil Alamin, menunjukkan penguasaan mutlak. Maksudnya ialah, kalau dalam bahasa mudahnya ialah, Allah SWT tunjuk kepada kita bahawa Quran ini mampu dan boleh untuk membina manusia ke tahap yang paling cemerlang. Dalam konteks keluarga pun sama. Sebab kita dengar tadi bila Cik Suhail sebut tentang keluarga 5 orang adik-beradik berjaya. Saya pun bila dengar tadi 5 bulan hafal Quran. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada penguasaan Quran telah menjamin sebuah keluarga yang berjaya. Itu antara, saya rasa di antara maksud Rabbil Alamin dalam kacamata kita sekarang. Patut kita sekarang ialah ayah bijak anak hebat kekeluargaan. Wallahualam. InsyaAllah Jadi di situ sebenarnya bila bercakap tentang ayah bijak ini, sudah tentunya ayah bijak itu kerana mendapat juga tarbiyah pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Ustaz nyatakan tadi punca pendidikan yang mutlak itu adalah daripada Rabbil Alamin. Itu yang kena sedar. Kalau katakan seseorang itu tidak mendapat puncanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau katakan sumbernya Ustaz Sebab Quran itu datang untuk didik Nabi SAW. Didik Nabi. Secara akhlak, watak, sikap. Satu ketika Nabi pernah sebut, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mana Allah didik aku. Didik apa? Allah kirim Quran sebagai didik Nabi secara praktikalnya. Sebab itulah bila sebut Nabi, Addabani Rabbi, maka Allah didik aku dengan Quran itu sendiri. Quran adalah suatu sistem didik manusia secara keseluruhan. Wallahualam. Dan kalau Ustaz Anwar Hasin sebagai seorang pensyarah dekat universiti Ustaz bila cakap tentang ada silibus untuk mengajar, dia Ustaz kalau perhatikan jugalah kepada anak-anak biasa mereka ni datang universiti, ayah yang hantar kan. Dan ayah ini kalau katakan mereka ini tidak mendapat sumber
Sumber daripada Quran dengan yang dapat sumber daripada Quran. Pemerhatian ustaz lah ya, melihat pelajar-pelajar yang masuk ke Universiti Sains Islam Malaysia kan. Apa beza kalau ayah yang ada sumber Al-Quran dengan ayah yang mungkin dia tak sempat lagi nak mendalami Al-Quran, kemudian dia mendidik anak. Apa jadi kepada anak tersebut pasal sumbernya itu berbeza? Sila ustaz. Terima kasih Tuan Fazrul dan juga Al-Fadhil, Tuan Guru saya, Ustaz Roslan. Lama tak jumpa ya. Masya Allah, seorang Rabbi Ummah, Masya Allah. Jadi apabila menyebut tentang perbezaan antara ayah yang menghantar anak mereka ke universiti ataupun institusi pengajian tinggi dengan satu kefahaman bahawasanya untuk mendidik, memberi pendidikan Islam ataupun agama yang terbaik, sudah tentu berbeza dengan ayah-ayah ataupun ibu-ibu yang menghantar anak mereka tanpa matlamat sedemikian. Yang pertama sekali, ayah-ayah yang menghantar anak-anak mereka dengan tujuan supaya anak mereka ni menguasai ilmu agama, sudah tentu sentiasa menitik beratkan pengajian anak mereka. Dan kita lihat anak-anak yang dihantar dengan penuh kesedaran ini, apabila mereka berada di bangku universiti, mereka menyedari tanggungjawab itu. Kerana mereka disedarkan oleh ayah mereka dan ibu mereka kenapa mereka datang ke universiti. Bukan saja mereka datang ke sana untuk meraih pointer yang tinggi ataupun cemerlang dalam peperiksaan, bahkan untuk membentuk satu kepribadian yang cemerlang semasa di bangku universiti. Mereka yang menghantar anak mereka tanpa matlamat sedemikian, kadang-kadang kita lihat tercicir dalam pelajaran. Terutama sekali kita tengok dalam era pandemik, apabila banyaknya kelas terpaksa dibuat dalam bentuk online dan sebagainya. Itu sudah tentu satu cabaran, Tuan Fazrul. Tetapi ayah yang sedarkan matlamat itu, agama itu, maka mereka tetap memantau dan juga memastikan anak-anak itu sentiasa mengikuti kelas walaupun secara online. Akan tetapi kalau yang tidak menyedari matlamat tersebut, maka kadang-kadang kita melihat mereka ni tercicir dalam pelajaran dan makin lama semakin terabai mereka dan akhirnya tidak dapat menguasai ilmu agama yang diharapkan itu. Itulah dia. Masya-Allah ya, itu adalah satu pola yang diperhatikan oleh Ustaz Anwar Hasin sebagai seorang pensyarah ya. Sudah tentunya ia amat penting bila seorang ayah ditarbiah oleh Allah melalui Al-Quran, ya, ada kesedaran ya, tak banyak sikit, berbanding dengan ayah yang mungkin tidak ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana tidak dididik, maka perhatian kepada anak itu pun juga agak mencabar. Jadi ini yang kita nak belajar lebih lagi pada bahagian seterusnya selepas ini, bagaimana nak menjadi ayah bijak. Pasal ada yang kata ayah bijak ni mesti belajar sampai tinggi barulah anak tu jadi hebat. Tapi ada juga ayahnya yang biasa-biasa, tetapi kalau kita tengok masih lagi menghasilkan anak hebat, Ustaz Roslan ya. Jadi kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini untuk melihat adakah mesti belajar tinggi apa yang diperlukan berdasarkan ayat kedua daripada surah As-Sajdah sebentar tadi. Jadi kita berehat sebentar. Majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini bersama dengan ayah-ayah yang berada bersama ibu-ibu yang menemankan anak-anak yang mungkin juga mengikuti. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada dalam majlis ilmu, dan program pada hari ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, dan seruan untuk kita sama-sama menunaikan zakat dengan lebih mudah dan pantas di fpx.zakatselangor.com.my, ya, pay smart stay smart. Ya, ini adalah antara seruan daripada Lembaga Zakat Selangor yang membawakan program pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami lagi kepada isi kandungan daripada Al-Quran untuk ayah-ayah kita mampu dan kita mahu untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Dan kita menyambung kepada ayat kedua daripada surah As-Sajdah sebentar tadi dalam tajuk kita ayah bijak anak hebat. Kita ingin melihat apa maksud ayah bijak ini, sejauh mana yang diperlukan, apakah sumber apabila ayah itu ingin mendidik dan memimpin keluarga untuk masuk syurga sekeluarga. Jadi terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan pada kali ini untuk melihat Ustaz, ya, bila bercakap tentang ayah bijak ni, biasanya orang cakap kalau bijak ni dia belajar tinggi, dia belajar dalam negara, luar negara, barulah anak tu jadi bijak, ya, barulah anak tu jadi hebat. Dan sebentar tadi Encik Suhail Salmi berkongsi, ya, yang jadi doktor, yang jadi engineer, memang kita nampak hebat. Tapi apa maksud hebat di situ dan ayah bijak itu sejauh mana kalau kita mengambil pelajaran daripada ayat kedua surah As-Sajdah sebentar tadi. Silakan Ustaz. Okey, Ustaz Fazrul, rakan bicara pada kali ini Ustaz Dr. Anwar Hasin, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebenarnya kalau tengok dalam lakaran sejarah kita selama ini, betapa ayah kita mungkin seorang petani, seorang pekebun, seorang yang begitu sekali di kampungnya lah. Tapi tengok anak-anak sampai peringkat yang doktor perubatan, doktor falsafah, anak engineer. Jadi nak kata ayah tu bodoh ke? Ya? Jadi bagi saya, ayah tu bijak. Tidak bijak daripada jatuh, tapi bijak daripada sudut etikanya, akhlaknya, iman agama. Jadi ayah mungkin kaki solat, ayahnya ibadat dijaga, puasa sunat dilakukan. Pagi-pagi subuh dah bangun, bermunajat jam 4-5 pagi. Ayah tak pernah belajar mana pun, mungkin ABC tak tahu. Nak sign tanda tangan pun tak reti. Zaman dulu cok je. Tak reti nak tanda tangan sebab tak belajar. Tapi anak berjaya. Jadi soal itu bagi saya, kebijakan itu sebenarnya datang dalam hati manusia, roh keiman itu masuk. Roh Quran masuk, bijaklah seorang ayah. Bila seorang ayah, solat tak pernah tinggal Ustaz Anwar. Seorang ayah yang jam 5 dah bangun tatika sejadah. Jam 4 pagi dah bangun baca Quran, bermunajat kepada Allah. Jam zuhur, pimpin anak jom alung angah dengan ayah kita solat. Dia kerja kampung, gaji tak seberapa. Tapi keberkatan, sebab tu bagi saya yang penting tuan-tuan ialah, dalam sistem beragama ni ialah, kebijakan itu datang daripada dua elemen besar. Yang pertama hati yang suci, kedua akhlak yang terpuji. Itu penting. Dan kita nak, itulah kekuatan kita hari ini. Kita mungkin seorang ayah tak sampai dekat PhD macam Dr. Anwar kita, ya, contohnya. Tapi seorang ayah mungkin kerja seorang minta maaf sebutkan kerana biasa. Dan dia punya pension pun sekitar dalam 1,000 sebulan. Tapi subhanallah, anaknya anak yang ada waraknya, agamanya. Semak-semak, bijak ya apa? Bijak kerana jiwa suci dan akhlak yang terpuji. Jadi bagi saya, isu kita ialah, sebab tu Quran ni, tu macam itulah. Nabi sendiri, tuan, kita tengok dalam ilmu Nabi sendiri. Nabi kita nak kata, biarlah kalau kita bahasa mudahnya, anak yatim. Ayahnya tak pernah ketemu ayah. Jadi kasih ayah tak ada. Tapi Nabi bijak. Sebab apa? Quran didik oleh sistemnya. Allah didik Nabi oleh sistem. Jadi samalah kita pada hari ini. Bila seorang ayah bijak dengan agama dan ilmu, anda dengan Tuhan rapat dekat, anda telah bawa anak anda ke jalan yang betul. Hari ini ada orang kata, bapa borik anak rintik kan? Jadi sekarang ni kalau bapa borik dalam keadaan akhlak terpuji, anak mewarisi. Sebab tu saya teringat kata-kata seorang tokoh besar, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Seorang tokoh besar yang dia juga seorang yang hebat. Dia hafal Quran umur 7 tahun ni, kalau ikut sejarahnya. 7 tahun hafal Quran. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dalam banyak keadaan, dan kita di anak ini, pertama Quran terus utama. Sebab apa? Kata beliau, bila ayahnya haiti Al-Quran, Quran tak tinggal, dia baca, itu warisan penting. Sebab roh Quran akan masuk pada diri anak-anak. Anak tengok, ayah Quran tak boleh tinggal. Sikit-sikit baca Quran, sikit-sikit dengan Quran. Jam subuh Quran, malam Quran. Anak akan tengok tu. Tapi bila ayah berborak kosong, Quran tak ada, anak akan tengok ayahku tak ada akhlak ni. Borak kosong saja. Sebab itulah kata ulama, al-qudwatu qabla al-kalami.
Contoh terpuji belum bercakap. Kadang-kadang tak bercakap banyak, tapi ayah bila anak-anak dipimpin dengan agama. Jom anak kita ke masjid, ni dekat maghrib. Kadang-kadang tak bercakap pun. Dia pakai baju dah siap pukul 6.30 dengan kopiahnya, dengan baju Melayunya, anak faham. Ayah ke masjid, jom kita bersama. Jadi bijaknya ayah bukan kadang-kadang faktor faktor dia punya ilmu, tetapi kerana faktor hati yang suci, akhlak yang terpuji. Dan anak-anak akan menimba kehebatan. Sebab anak tuan-tuan, kalau ikut kepada kajian akademik, anak-anak akan tengok watak ayah lebih 80% daripada yang lain. Maknanya warisan ayah dalam akhlak sikap itu anak akan tengok 20%. Berbaki adalah kontak yang luar. Mungkin pelajaran di sekolah, di guru. Tapi anak lebih tengok si ayah. Watak, sikap, cakap berpakaian, cakap ibadat. Jadi sebab itulah bagi saya, memang kalau kita balik kepada konteks Al-Quran, kita akan menempuh kejayaan, bukan kegagalan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih diucapkan pada Ustaz Ruslan mencerahkan kepada kita sebenarnya sumber untuk menjadi ayah bijak ini adalah daripada Al-Quran sudah tentunya, kerana ia adalah kalam, perkataan daripada Allah, silibus ataupun sukatan untuk tarbiyah untuk kita. Dan sudah tentunya pada bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran diturunkan, ini peluang untuk kita semak balik semula. Selama ini mungkin kita merasakan bahawa nak jadi bijak itu dengan belajar pelbagai jurusan yang ada, bukunya bertimbun-timbun, tetapi rupa-rupanya Al-Quran inilah yang dimaklumkan dalam ayat yang kedua itu sumber tarbiyah daripada min rabbil alamin. Dan bercakap tentang perkara ini, Ustaz ya, mungkin lebih daripada itu, bila ayah dia nakkan anak ini ditarbiyah ataupun dididik, berubah menjadi hebat. Tapi dalam masa yang sama ialah kadang-kadang ada rasa tidak sabar. Kan, nak cepat. Nak cepat. Pasal kadang-kadang bila ayah bijak, ayah bijak ni yang mungkin taklah berdasarkan pada hati akhlak yang baik ni. Tapi ayah bijak satu lagi ni, dia pasal dia dah pandai buat matematik tambahan lah contohnya. Dia rasakan anak ni kalau lambat sangat, ulang 1 campur 1 tu anak masih tak boleh kira, ataupun kalau ayah tu dah pandai dah baca Quran contohnya, Ustaz Anwar mungkin boleh kongsi jugalah kan, pasal banyak bersama dengan guru-guru Quran, pasal guru Quran ni dah pandai baca kan. Jadi bila ada anak murid yang dia punya makhrajnya itu tak betul, tajwidnya tak berapa kena, jadi dia rasa dah ulang 3-4 kali, akhirnya terus marah. Terus marah kan, disebabkan apa? Lambat sangat. Ustaz Roslan mungkin boleh komen dahulu macam mana dalam ayat yang kedua ini, Ustaz bercakap tadi tanzil kan, 23 tahun. Lama tu kan. Nak sabar Nabi ditarbiyah dan juga mentarbiah sahabat. Bagaimana ayah boleh bersabar dalam mendidik, kerana bukannya tanam hari ni besok terus berbuah. Tapi kadang-kadang terlupa, Ustaz. Silakan. Dia dalam konsep pentarbihan dan pendidikan ni, apa situasi sekalipun, dia tak boleh kita nak hasilkan segera. Tanam 10 pagi, pukul 11 tunggu dah tumbuh dah. Takkan kiamat 6 kali takkan berlaku. Tanam benih hari ni boleh jadi 3 bulan akan datang dapat hasil. Kalau durian banyak tahun juga. Jadi sebab dalam agama macam tu kaedah dia. Pun sama Quran, sebab kita tak boleh target seolah kita merasakan kalau kita anak kita bagi contoh tadi kan. Ajar hari ini anak boleh. Sebenarnya tidak begitu. Saya lebih suka sejarah kita. Kalau kita letak target begitu pada anak kita, ajar dapat segera, nak bil segera. Kita macam tu ke agaknya? Saya ingat saya bimbang, kita kalau kita tengok sejarah kita, lebih bodoh lagi, minta maaf bahasa daripada anak tu. Anak cerdik dah. Kita bodoh lagi kita sendiri. Sebab tu kita jangan letak satu target yang melampau. Sebab tu dalam hal ini ada 2 perkara. Yang pertama, kita kena letak satu sistem dalam pendidikan ini. Sistem ni sistem yang kita kena letak. Sebab tu dalam kita bekerja pun tuan, dia ada long term, short term, apa kan? Jabatan, kata long term, short term. Saya ingat, Ustaz tahulah dia pensyarah. Saya pun mantan pensyarah, kita tahu apa tak kita sekian-sekian. Dia dalam rumah tangga pun sama. Jadi kita ajar anak, abata, besok boleh baca surah Yasin. Payahlah tuan-tuan. Sebab itulah, pertama ialah kita mesti ada sistem. Yang kedua ialah kesabaran yang tinggi. Saya tak nampak sistem tapi tak sabar. Kesabaran maksudnya kita mesti satu nilai kesabaran dalam hidup ini supaya kita dapat target yang sikit demi sikit. Ustaz Fazrul, saya rasa, yalah kalau saya bercakap ini mungkin betul lah, tak betul, itu kesalahan saya. Kalau dalam Islam, hadis Nabi sebut, Nabi kata, dalam satu sabda Nabi kata, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Hadis sahih.
amalan Allah paling suka yang sikit tapi berterusan daripada sekaligus. Allah suka yang sikit terusan. Sama dengan anak ini. Sikit-sikit kita pula usaha dengan gigih, anak nampak susah, payah macam tadi disebut soal tadi, menangis. Ayah bukan terus marah, berdoa dalam hati, ya Allah permudahkan anakku ya Allah. Pada Allah kita munajat, kita minta Allah permudahkan hati anak kita, direzekikan hati yang bersih, mudah. Tuan-tuan, saya sering sebut di mana, kalau konteks keluarga ni, pegang hadis Nabi. Sebab Nabi sebut hadis yang lain. Nabi kata apa? Salasu da'awatin mustajabatun fihna. 3 doa Allah tak akan tolak. Ustaz Masrul. Ya. Salah satunya ialah da'watul walidi liwalidih. Doa mak ayah kepada anaknya. Allahu Akbar. Itu satu. Yang terakhir sikit lagi ialah kalau kita nak jadikan keluarga ini keluarga yang dalam konteks berjaya, anak ayah bijak dan hebat, kita mesti kok mana pun saya sebutkan tadi, Quran adalah sebagai pemandu. Sebab itulah mengkaji Al-Quran daripada aspek-aspek kekeluargaan penting. Dia benda macam ni kita kena usahakan. Hari ni kita bukan nak promo lah, tapi kalau terjemah dah banyak. Depan saya pun terjemahan daripada Karang Kalaf contohnya. Kita boleh cari ayat-ayat berkaitan kekeluargaan. Mudah saja. Buka keluarga, kita akan dapat tengok sistem dalam di anak-anak dengan sistem terbiah yang betul macam-macam. Jadi usahakanlah tuan-tuan. Yang penting Quran adalah pemandu yang paling setia dan bina anak-anak yang hebat, yang berjaya. Amin. Rabbal alamin. Amin. Ya, jadi itu adalah panduan di mana kita sumbernya daripada Al-Quran dan juga kita ada sistem Ustaz ya. Jadi adalah target short term ya, jangka masa pendek, panjang, sederhana agar taklah kita bergegas. Dan bercakap tentang Quran ini mungkinlah tadi saya dah ada kongsikan tadi kan tentang mungkin Ustaz Dr. Anwar Hasin bersama dengan ramai guru-guru Quran. Malah ayah-ayah yang dah pandai pun membaca Quran nak mengajar anak lah ya. Cuma bila ayah tu dah pandai kan, bila anak tu baca alif bata tu, baca Iqra tu dia berpusing-pusing kan, kadang-kadang terlupa sa ke apa kan. Jadi macam mana nak bina rasa ayah yang dah bijak ini, bijak baca Quran tadi tapi masih boleh bersabar mengajar alif bata. Pasal bukan mudah Ustaz kan. Tips daripada Ustaz untuk ayah-ayah ataupun ibu-ibu lah yang menemankan sekali, pasal memang sumber daripada Quran tapi kadang-kadang depan Quran itulah yang dia jadi istilahnya hijau. Jadi hijau. Sila Ustaz. Tuan Fazrul, Masya Allah, dan Syekhana Al-Muhtaram, Masya Allah. Saya ingat apa yang disebutkan oleh Ustaz Roslan tadi, memang ada kaitannya. Yang pertama, kita kena menyedari, kalau kita ada 5 orang anak, semuanya takkan sama. Dalam erti kata kemampuan untuk memahami pelajaran. Macam saya sendiri ada 4 orang anak. Anak saya yang ketiga contohnya, lambat sungguh nak boleh. Kalau orang kata ni anak Ustaz Noor ni kata. Tapi saya kata, dekat mama dia kata sabarlah yang Tuhan mungkin tak bagi sekarang. Tapi mungkin ada sebabnya. Bila dia boleh nanti insya-Allah dia akan meletup. So kita sebagai parent, pertama jangan cepat nak marah. Macam Ustaz sebut tadi ya, kita dulu lagi bodoh pada dia mungkin. Bahasa yang kasarnya kan. So kita sedarlah, buatkan bodoh tu menghinaan. Tapi nak ceritanya kita dulu bagaimana? Mungkin ada salah silah kita yang kita lambat mendapat pelajaran, nak faham kan. So kita pertama sekali mesti sabar pada anak-anak kita nak mengajar Quran. Yang kedua, kita kena cari kaedah yang terbaik untuk bagi dia faham. Kadang-kadang anak A dia baca saja, kita baca dia boleh. Tapi anak kedua dia cenderung kepada nak dengar orang lain baca, baru dia boleh dapat. Jadi kebijakan kita di situ ialah mengatur strategi mengajar. Kalau dah tak boleh cara yang A, kita cuba juga cara A selama-lamanya, dia tak boleh. Kita kena ubah ke B, ke C, kita kena cuba berbagai. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan kita putus asa. Itu je kadang-kadang bila kita marah dan kita putus asa, kita keluar perkataan tak baik pada anak. Dia jadi doa. Hang ni lembab lah, hang ni apalah, tak boleh baca. Lama jadi lekat doa, maka susah anak kita nak dapat. Kita kena sabar. Dan kita kena cari muhasabah pendekatan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita jangan sekali putus asa dengan anak murid kita bila kita mengajar Quran. Once kita putus asa, habislah segala-galanya. InsyaAllah. Ya, jadi itu panduan untuk ibu ayah yang ingin kembali kepada Quran dan memang pun dah ajar anak. Ya, dia tak bagi pada ustaz luar kan. Dia memang nak mengajar sendiri. Tapi ada yang seperti tadilah ya, yang tiba-tiba jadi marah ketika anak itu lambat sedikit. Tapi tips panduan sebentar tadi itu amat membantu ya, kerana kita tahu bahawa ayah bijak itu sumbernya daripada Allah. Maka Ustaz Anwar Hasim menyatakan tadi, kita doa ya, kita doa kepada Allah dan minta Allah tunjukkan strategi yang bagus. Mungkin kalau tak berapa jumpa,
dapat doa tersebut, dapat ilham untuk pergi jumpa cikgu A, cikgu B, cikgu C, tanya macam mana untuk menguruskan anak kita, kerana kita niat untuk kembali pada Quran dah bagus, tetapi kita juga perlu melalui proses yang Ustaz Roslan nyatakan tadi, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allah boleh bagi sekaligus je Ustaz ya, masuk sedebuk je pada nabi, pada sahabat, tapi Tuhan pun sama memberi kepada kita sedikit demi sedikit agar ianya masuk ke dalam hati kita. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, banyak-banyak berdoa untuk ahli keluarga kita agar mereka ini dididik dengan cara yang bijak ya, dan akhirnya mereka menjadi hebat Ustaz ya. Dan insya-Allah moga-moga Allah kabulkan. Di akhir ini saya menjemput kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan lah ya, untuk sama-sama berdoa bersama ayah-ayah yang berada pada hari ini, kerana ia adalah satu perkara yang amat dekat dengan diri kita. Kita mahu jadi bijak yang sumbernya daripada Tuhan. Tidak mahulah bijak kita itu berkeping-keping sijilnya, tapi satu Ustaz ya, masa saya belajar dekat luar negara dulu, profesor tu American ya, orang US. Dia profesor tinggi ya, jawatan tinggi terkenal, banyak buat jurnal apa sebagainya. Kemudian berborak dengan dia, tanya berapa anak dia, bahasa Inggeris ni, berapa orang anak dia? Dia ada 3. Tak ramai, dia kata. Pasal orang dulu ramai anak pasal nak bertani. Itu sebabnya anak ramai. Bila sekarang ni tak payah anak ramai. Saya terkejut. Profesor tahap tinggi ni rupanya dia fikir anak tu untuk buat duit saja. Kan? Jadi nak ceritanya ialah dia PhD terkenal dengan jurnalnya, tapi masih lagi tidak bijak, kerana bila sumber tarbiyahnya itu bukan daripada Al-Kitab la raiba fihi sebentar tadi. Sila Ustaz Roslan, kita berdoa di akhir ini. Okey, insya-Allah, masya-Allah, tajuk yang cukup penting. Tuan-tuan sekalian, kita doalah moga Allah sentiasa merahmati kita dengan amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأخلاقنا وأعمالنا وحياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور أخلاقنا بالإيمان، اللهم نور حياتنا بالإيمان، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Roslan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Roslan bersama pada hari ini ya, berkongsi dan juga bersama dengan Dr. Anwar Hasin dengan bacaan surah As-Sajdah sebentar tadi, pengalaman-pengalaman yang sebenarnya penting, kerana bagi kita ayah-ayah, kita tahu bahawa sebenarnya kita tidak ada ya belajar sampai 4-5 tahun di universiti untuk menjadi ayah, padahal sebenarnya kita akan memimpin keluarga ini bukan sekadar di sini, tetapi harapnya ianya hasilnya sampai di akhirat sana nanti. Jadi inilah antara sukatan pada bulan Ramadan dengan majlis ayah, ayah pemimpin, kita bertemu lagi masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum. أستغفر الله